Bahasa Melayu ialah salah satu daripada bahasa-bahasa Melayu Polinesia di bawah keluarga bahasa Austronesia yang merupakan bahasa rasmi di Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura serta dituturkan di Timor Leste dan sebahagian wilayah di Filipina dan Thailand. Jumlah penutur bahasa Melayu mencakupi lebih daripada 290 juta penutur, seramai 260 juta orang bertutur bahasa Indonesia, merentasi kawasan maritim Asia Tenggara. Sebagai salah satu bahasa-bahasa yang paling luas digunakan di Asia Tenggara, bahasa Melayu mempunyai perbezaan takrifan di sisi undang-undang dan penggunaan bahasa Melayu di negara-negara terlibat berbeza-beza bergantung kepada sejarah dan budaya negara tersebut. Di Malaysia, istilah bahasa Melayu ialah istilah de jure untuk pentakrifan rasmi bahasa kebangsaan negara Malaysia, manakala istilah bahasa Malaysia atau bahasa Melayu Malaysia seringkali digunakan mewakili perkara yang sama secara tidak formal di kalangan rakyat Malaysia. Di Singapura, bahasa Melayu dikekalkan statusnya sebagai bahasa kebangsaan walaupun Singapura mempunyai 4 bahasa rasmi, iaitu bahasa Inggeris, Cina, India dan Melayu. Di Brunei, bahasa Melayu juga ditakrifkan sebagai bahasa rasmi negara dan bahasa Melayu diutamakan apabila berlakunya percanggahan dengan versi bahasa Inggeris teks undang-undang. Di Indonesia, bentuk piawai bahasa Melayu dikenali sebagai bahasa Indonesia yang berperanan sebagai bahasa pemersatu di negara Indonesia. Penggunaan istilah bahasa Melayu di Indonesia pula hanya terhad kepada bentuk-bentuk vernakular bahasa Melayu, yakni bahasa Melayu tempatan yang dituturkan di kawasan asli Melayu terletak di zon tengah Sumatera seperti Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan lain-lain, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat Indonesia. Di Timor Leste, bahasa Indonesia masih tetap dikekalkan sebagai bahasa rasmi utamanya, sebagai bahasa bekerja, walaupun telah merdeka daripada pentadbiran negara Indonesia. Di selatan Thailand, bahasa Melayu digunakan oleh orang-orang dari Kesultanan Melayu Patani, orang Melayu Patani, tetapi tidak memperolehi sebarang pengiktirafan daripada kerajaan. Bahasa pinjaman. Kita tahu bahasa Melayu selain daripada banyak meminjam istilah bahasa Arab dan Inggeris, sebenarnya terlebih awal dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit, merupakan antara bahasa tertua dunia. Istilah Sanskrit sebenarnya banyak bermain di lidah penutur bahasa Melayu, tetapi tidak ramai yang menyedarinya. Apatah lagi pinjaman ini ada di antaranya turut melibatkan istilah berkait ibadah dan agama. Tahukah anda 10 istilah Sanskrit yang mungkin memeranjatkan anda bila anda tahu asal-usulnya kekal masih diguna dalam bahasa Melayu? Nombor 1. Agama. Dalam kaedah sebutan moden, majoriti penutur BM akan menggunakan istilah agama. Mungkin ada di kalangan generasi tua menyebutnya sebagai ugama. Di kalangan masyarakat Malaysia, agama adalah sesuatu yang dekat di hati kita. Kerana itulah rukun negara kita menjadikan beragama sebagai salah satu keutamaan utama. Tahu tak istilah agama itu datang daripada istilah bahasa Sanskrit dengan bunyi sama, merujuk kepada ilmu yang diterima secara wahyu serta boleh juga merujuk kepada ilmu amalan tradisi. Nombor 2. Bangsa. Isu bangsa sering menjadi satu polemik besar di kalangan masyarakat kita. Ini kerana kita sebagai sebuah masyarakat majmuk mempunyai idea yang berbeza-beza dalam menentukan pembentukan identiti sesebuah bangsa Malaysia. Walaupun begitu, apa yang harus kita sama-sama persetujui adalah perkataan bangsa hadir daripada perkataan vamsa dalam bahasa Sanskrit.
Vamsa merujuk kepada sebuah keluarga atau susur galur keturunan dinasti serta istilah yang diguna bagi menggambarkan latar belakang sejarah sesuatu kumpulan individu. Nombor 3. Bidadari. Istilah bidadari cukup popular melibatkan masyarakat Muslim di serata Asia Tenggara. Kami yakin tak ramai tahu bidadari hadir daripada istilah Sanskrit Vidyadari. Pengaruh istilah ini kuat diamalkan oleh orang di rantau ini, juga disebut sebagai Widodari, Vidadari dan ada juga yang menggelarkannya Dedari. Dalam Sanskrit, maknanya merujuk kepada makhluk gaib yang menjaga pengetahuan. Jika anda tahu kenapa istilah ini digunakan oleh masyarakat Islam di sini sebagai kata rujuk wanita di syurga, kongsikan kepada kami. Nombor 4. Budaya. Budaya merupakan istilah gabungan dua istilah asal Sanskrit, iaitu bahu dan dia. Bahu merujuk kepada kadar kekerapan tinggi seseorang melakukan sesuatu, sementara dia pula membawa makna sumbangan, pemberian, hadiah atau bantuan. Jadi makna bahu dia merujuk perbuatan seseorang melakukan sesuatu yang baik dengan kerap dan konsisten. Nombor 5. Cinta. Ramai di luar sana sedang mencari cinta. Jika anda sudi, kami pun sudi membalas cinta anda. Tetapi fahami dulu asal-usul istilah cinta. Cinta diambil daripada istilah Sanskrit chin yang merujuk kepada perbuatan seseorang kerap terfikir dan bimbangkan seorang yang lain. Kiranya maknanya memang tepat sekalilah serta kekal sesuai diguna sehingga sekarang. Nombor 6. Esa. Apa kalimah yang akan kita baca sekiranya kita mahu melafazkan Allah itu satu? Orang Muslim akan membaca La ilaha illallah. Bila kita terjemahkan, kita menterjemahkannya menjadi Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Dari mana datang istilah Esa itu? Dari bahasa Sanskrit. Istilah ini digunakan bagi mewakili konsep tunggal dalam maknanya, menggambarkan keesaan sebagai sesuatu yang tidak ada duanya. Nombor 7. Maha. Masyarakat Muslim tahu istilah Maha sangat sinonim dengan agama, sehinggakan penggunaannya kadang-kala menimbulkan kontroversi sekiranya tidak digunakan dalam kaedah yang betul. Maha adalah istilah asli Sanskrit merujuk kepada sifat agung. Walaupun penggunaannya popular diamal sebagai petunjuk keagungan Tuhan, Maha juga harus kita ingatkan turut digunakan mewakili sifat manusia yang dianggap dalam darjat tertinggi seperti Maha Guru, Maharani, Maharaja dan sebagainya. Kita juga pernah ada Perdana Menteri bernama Tun Mahathir. Harap dia kekal sihat. Nombor 8. Neraka atau syurga. Penutur bahasa Melayu pasti dah biasa dengan dua istilah ini. Penggunaannya cukup popular sehinggakan tidak ramai sedar istilah ini bukan istilah orang Arab. Dalam bahasa Arab, syurga dan neraka digelarkan sebagai jannah dan jahanam. Sementara istilah bahasa Melayu yang ada ketika ini datang daripada istilah Sanskrit, iaitu swarga dan neraka. Neraka adalah lokasi di mana seksaan ke atas mereka yang melakukan kesalahan atau dosa dijalankan. Sementara swarga pula tempat di mana dewa dan dewi dalam kepercayaan Hindu menetap. Nombor 9. Pahala dan dosa. Istilah pahala merupakan pinjaman istilah Sanskrit, iaitu pala. Boleh digunakan sebagai merujuk buah yang ranum dan juga dilihat sebagai ganjaran. Dosa pula merupakan istilah pinjaman Sanskrit dosha yang membawa makna satu kesalahan atau kesilapan yang telah dilakukan. Nombor 10. Suci. Seperti perkataan lain dalam senarai ini,
Suci juga merupakan istilah pinjaman Sanskrit yang kekal bunyi dan maknanya sehingga ke hari ini. Merujuk kepada sesuatu yang tulen, bersih dan tidak tercemar. Penggunaan istilah suci paling popular pastilah melalui slogan minyak masak terkenal iaitu sungguh suci, sungguh murni. Lucunya, suci dan murni sebenarnya mempunyai maksud yang serupa. Itulah perkongsian video dari kami pada kali ini. Semoga ianya mendatangkan manfaat dan ilmu baru untuk semua. Jangan lupa ikuti kami di channel Nengok TV. Terima kasih kerana menonton. Share